Right, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik. Kita dalam tajuk apa nama tu? Getting around. Kita dalam tajuk getting around. Apa ni return and lead your troops ni? Anak cikgu ni. Okay. So dalam textbook kita, kalau kamu tengok page 62 and 63, boleh refer kepada textbook 62 and 63. Dia cerita tentang different means of transport. Means ini maksudnya, means tu maksudnya lah sebenarnya. Means ni Allah terkeluar dah. Means ni maksudnya, means ni juga kita boleh guna sebagai macam kita nak kata jenis-jenis transport yang ada lah. So pada hari ni kita akan tengok I think around 8 lah. Okay, kita tengok. Kita go to the first one. So at the end of this lesson, you are going to be able to identify certain transport lah. Okay. So cikgu nak minta Aina. Aina baca Aina. Aina dengan Aida ni. Aina. Baca. A tuk-tuk looks like a motorbike with 3 wheels. The driver fits in the front, and 2 of 3 people can fit in back. Many tourists take tuk-tuks in Thailand. They can be faster than taxi. Riding in tuk-tuks is fun and exciting too. Okay, thank you. Alright, so this is tuk-tuk ini bukan. Yang ini bukan. Ni saja cikgu nak tunjuk kat kamu lah. Ini bukan tuk-tuk. Tuk-tuk yang ini dengan yang ini. That one is tuk-tuk. Memang dalam bahasa Inggeris pun panggil tuk-tuk, dalam bahasa Melayu pun panggil tuk-tuk. It is popular in Thailand, Vietnam, India. India pun ada tuk-tuk. China cikgu tak pasti. In China, I don't think they are using tuk-tuk there. So tuk-tuk ni basically is a motorcycle. Dia sebenarnya basikal. Dia sebenarnya motor, tapi orang ubah suai. Di lama kelamaan dia ambil bentuk ni dan buat sebagai satu kenderaan yang macam bentuk kenderaan tu lah. Okay. So tuk-tuk ni kuat lah. Dia punya tenaga dia, power dia kuat. Dia memang boleh bawa orang dan kerja dia macam taksi. Tak ada orang beli tuk-tuk untuk kegunaan keluarga, tak ada. Macam ayah saya ada tuk-tuk, tak ada. Tuk-tuk ni memang guna sebagai taksi. So kalau orang tu dia mampu beli tuk-tuk, dia akan berniaga sebagai taksi. Itu je lah cerita dia. Tak adalah macam kalau kita ni beli, macam kita beli motor, kemudian buat guna sendiri tak. Tuk-tuk ni memang dia akan buat kerja macam ni lah, angkut orang dan sebagainya. So mostly tourist lah, tourist yang naik tuk-tuk dan juga locals lah, orang tempatan kan. Dia pakai naik tuk-tuk ni. Ramai orang boleh naik tuk-tuk ni. Boleh naik dekat 5-6 orang. Boleh naik dekat 5-6 orang tuk-tuk ni. Tapi dia agak tak boleh laju lah. Dia kalau corner laju-laju dia terbalik. Dia kena pelan-pelan je bawa. Dia ada gear reverse, dia ada menarik lah Okay, that one is tuk-tuk, the first one. Okay, the second one is gondolas. Kita nak minta Amirul Hakimi baca. Amirul Hakimi. Sudah. Mana Amirul Hakimi ni? Amirul Hakimi. Okay, tak ada Amirul Hakimi. Khalidah Amani. Mana Khalidah Amani? Okay, Irsyad baca lah Irsyad. Irsyad angkat tangan lah. Dia apa dah semua diam? Irsyad Roslan, come on.
Ini apa dah semua takut? Kau tak dengar cikgu cakap ni? Dengar saja, dengar kan? Gondolas are long boats. In the past, people used them in Venice, Italy, to get from one place to another. Gondolas are very slow. Riding in a gondola isn't very comfortable, but tourists love it. Okay. Antara tiga gambar ni, 1, 2, 3. Which one is gondola? Which one is gondolas? 1, 2, or 3? Come on, cikgu tunggu. Cepat. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang mana satu gondola? D. Number 2. Number 2 is gondola. Bukan number 3. Number 2. Alright. So, gondola sini, dia orang banyak guna dekat Venice. Venice, Italy. Venice ini adalah satu tempat yang orang bina di atas laut. Di atas laut tu, dia air laut, dia bukan air sungai, dia air laut. Dia memang dekat tengah-tengah laut tu ada bangunan semua terapung kat situ. So, itulah dia Venice. Dan gondolas ni kapal yang orang guna dululah, orang guna untuk pergi ke satu tempat ke satu tempat. Tapi sekarang ni dia hanya pelancong je lah yang pakai. Okay, so actually gambar nombor 1 dan nombor 2 ni pun basically dia macam gondola jugalah. Dia adalah hand powered, dipanggil hand powered. Sampan yang kita guna kuasa tangan, tak guna kuasa mesin. So it's basically the same lah. Okay, we go to the next one. People ride snowmobiles on snow. Mana dia? Sorry. Sekejap apa hal je ni? Okay. People ride snowmobiles on snow. Snowmobiles haven't got wheels. They have got skis. They can go very fast. Snowmobile drivers have to wear a helmet and a very warm clothes. It can get very cold on a snowmobile. Wait. A, B dengan C. Which one is snowmobile? C. C, A, B, C. Come on. Again. Which one is snowmobile? B. Yes. B ni snowmobile. B. Yang A ni nama dia ATV. All Terrain Vehicle. ATV ni maksudnya All Terrain Vehicle. ATV. All terrain ni maksudnya laluan. Laluan. Maknanya semua jalan dia boleh jalan. C ni pula apa dia? Jet ski. So ATV ni adalah yang B ni. Memang orang guna snowmobile ni dekat atas ais. Dia tak ada tayar. They haven't got wheels. Dia tak ada tayar. Dia tak ada tayar. Okay. They can go very fast. Dia ada ski je. Dekat depan dia ada ski. Macam bentuk ski tu dua. Okay, kemudian snowmobile drivers have to wear helmet and very warm clothes. Kenapa kena pakai warm clothes? Siapa tahu kenapa kena pakai warm clothes? Come on. Kenapa kena pakai warm clothes? Cold weather. Irsyad kata cold weather. Yes. Sebab dia terlalu sejuk. Kalau tempat sejuk ni, kita jalan kaki pun dah rasa sejuk. Ni naik snowmobile ni lalu dekat ais lagi sejuk, boleh beku. Boleh beku. Right. So kita dah dapat tengok 3 benda yang ada dalam buku teks kamu tadi. The first one is tuk-tuk. The second one is gondolas. The third one is snowmobiles. Okay, we go to the fourth one. Kalau kamu tengok muka surat sebelah tu, dia ada benda-benda ni. Okay, the term airplane, which is often shortened to plane. Sebenarnya term dia airplane, tapi orang pendekkan jadi plane sahaja. Okay. Usually refers to any type of power-driven aircraft. Ni, ayat ni cikgu nak suruh kamu tengok. Power-driven aircraft
that has fixed wings and is heavier than air. An airplane moves through the air. Okay. Ini yang tadi tu ayat daripada buku teks. Ini ayat cikgu ambil daripada satu website untuk kids kat Canada. So ayat ni nampak macam susah sikit tapi sebenarnya memang untuk kids. Okay, kita tengok sekali lagi. The term airplane. Airplane ni maksudnya term ni perkataan lah. Airplane ni which often shorten to plane. Kita guna kadang kalau orang Melayu je yang aeroplane. Kalau orang Melayu dia sebut aeroplane. Ada juga airplane. Ada yang panggil plane sahaja. Okay. Usually refers to any type apa-apa power driven yang ada power, yang ada engine. So antara A, B, C, which one is airplane? C. C, airplane. Kalau A tu benda apa? Siapa tahu apa nama A tu? Jet. Ishak kata jet. Orang lain tahu tak? Okay, kalau kamu nak tahu, yang A ni nama dia glider. Kenapa nama dia glider? Dia tak ada enjin. Dia tidak ada enjin. Cara glider ni terbang ialah mereka akan lekatkan glider ni pada kapal terbang. So bila kapal terbang tu naik, dia akan bawa glider ni sekali sampai satu ketinggian, dia akan lepaskan glider ni. So glider ni dia boleh terbang jauh sebab dia punya sayap ni panjang dan dia boleh navigate through the, bila kelajuan dia laju, dia boleh naik tinggi lagi. Macam kapal terbang, baling terbang kan, dia turun laju sekali naik tinggi, turun naik tinggi. Memang tak jatuh-jatuh. Selagi mana tempat tu ada angin, dia takkan jatuh. Kalau tak ada angin pun dia boleh dia boleh. Orang ini inovasi manusia lah. Sampailah dia turun, dia tak ada enjin. Pusing dia turun. Ada juga glider ni orang naik dekat kawasan tinggi, dia lari, dia lompat. Bila benda tu dah terbang, dia masuk kaki dia tutup bawah tu. So dia terbang lah, kontrol je lah, dia tak ada enjin. Okay, kalau B ni pula, ini dipanggil, siapa tahu? What is this? Ini dipanggil wing suit. Kalau dulu orang terjun, payung terjun tu, dia terjun, kita buka payung. Wingsuit ini dia baju yang bila kita buka dia macam ada sayap. Dia ambil daripada haiwan. Yang menarik dia, haiwan tu nama dia glider juga. Sugar glider nama haiwan tu. So orang ambil daripada bentuk haiwan tu and then they make it a suit. Orang pakai, bila dia lompat, dia buka, dia akan boleh terbang jauh juga macam glider. Sampai satu tempat baru dia buka dia punya parachute. Kat mana pun manusia dia kena, kat mana pun kena ada parachute lah, sebab parachute tu yang akan bagi lambat jatuh ke bumi. So lebih selamat lah. Okay, so dia kata kat sini heavier than air. Apa maksud heavier than air? Heavier maksudnya lebih berat. Lebih berat. Semua benda yang terbang kat udara ni semua lebih berat daripada udara. Tak ada yang lebih ringan daripada udara. Burung kan, mana ada benda yang lebih ringan daripada udara? Semua berat. Sama macam awan tu pun, dia berat daripada udara tapi dia boleh terapung. Dia adalah sebab-sebab dia kita kena belajar lah. So ini cerita pasal airplane. We go to the next one. A motorcycle. Motorcycle is a two-wheel vehicle with an engine. Motorcycles are bigger, heavier, and much faster than bicycle, but they have many similar parts like bicycles. Baik. Apa similar parts dekat motorcycle ni yang sama dengan basikal? Apa? Bahagian-bahagian motor ni yang sama dengan basikal benda apa? Seat. Okay, good. Lagi? Tayar. Alright, good. Lagi? Rangka. Betul, boleh lah. Kita boleh guna rangka. Lagi? Handle dia sama. Yes. Lagi?
Rantai. Rantai, pandai. Cikgu tunggu orang sebut rantai tadi. Betul, dia pakai rantai. Okey, lagi. Tongkat. Tongkat. Yes, tongkat pun sama. Okey, lagi. What else? Cara naik. Cara naik, betul. Tak ada pula orang naik apa motor ni buka pintu, tak ada. Dia memang kangkang panjat. Itu cara naik dia, sama dengan naik basikal. Pemegang tangan, handle, yes. So, basically benda yang membezakan motorcycle dengan bicycle adalah ini. Engine. Itu sahaja. Kalau basikal, enjin tu kita tukar dengan kaki kita, kayuh pedal. Motor dia ada enjin tu yang menggerakkan rantai untuk menggerakkan tayar belakang. Brake, apa semua sama. Okey, tapi kalau dekat negara orang putih, kita jarang jumpa motor yang macam ni. Kita jarang jumpa motor ni, motor kecil ni. Dia panggil cub. Cub Mereka selalunya ada motor macam ni je. Ni orang putih selalu pakai motor ni. Dia tak pakai motor macam kita ni. Dia tak pakai macam kita naik motor daripada rumah pergi kedai, tak ada. Orang putih ni dia tak ada kedai runcit. Dia semua kedai dia ala-ala pasar raya. Besar. Kedai runcit macam kita, kedai runcit Haji Noh, tak ada. Okay. Sebab apa? Sebab mereka ni memasak pun tak macam kita. Kita ada tomeh lah, ada apa lah. Orang putih ni masak simple-simple je. Okay, so dekat negara orang putih susah sikit nak jumpa motor kecil ni lah. Motor kecil ni negara-negara Asia, China, Malaysia, Thailand, ni kita banyak. Okay, dekat India pun jarang jumpa macam ni. India punya motor dia macam ni juga, tapi dia kecil sikit. Okay, right, so that's a motorcycle. We go to the next one, ship. Ship. Ship, ada satu lagi perkataan bahasa Inggeris, ship juga, apa dia? Siapa tahu? Yang apa dia? Biri-biri. Kambing biri-biri, pandai. That one is sheep. Bunyi sama tapi benda lain. A ship is a large watercraft that travels the world's oceans and other sufficiently deep waterways, carrying passengers or goods, or in support of specialized missions. Saja ni tak boleh tengok. Okay, so watercraft. Watercraft ni maksudnya pengangkutan air that travels the world's oceans, yang pergi merentasi lautan. Dia tak lalu dekat tepi-tepi pantai, tak boleh. Sebab apa tak boleh lalu kat tepi pantai? Siapa tahu? Kat pantai cetek. Sebab kat pantai cetek. Good one. Pantai cantik mana boleh tak lepas. Memanglah kita tenggelam. Pantai tu kalau kita jalan depan sikit tenggelam lah kan. Sebab kita memang tak boleh terapung. Tapi kapal ni dia dalam. Dia perlu laut dalam sebab dia besar, panjang bawah dia. So dia perlu kepada laut dalam. Kalau tidak dia sangkut, bila sangkut apa jadi? Bila dia sangkut atas pasir, apa jadi pada dia? Tak bergerak. Okey, tak bergerak satu. Lagi satu, apa jadi pada dia? Bila dia sangkut atas pasir, serak, apa jadi pada dia? Dia akan apa? Dia akan sengit. Sebab apa dia sengit? Sebab bawah dia nipis. Bawah dia tipis macam tu lah. Sebab dia, kenapa dia kena pipis? Sebab dia nak belah air tu. Kalau bawah dia macam kotak tu memang tak pergilah dia. So bawah dia ni pipis. Dia boleh belah air tu. Tapi macam mana? Okay, cikgu nak tanya kamu. Macam mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa benda aku punya ni? Sekejap dia asyik terkeluar je. Sekejap dia terkeluar. Okay, kenapa kapal ni bentuk dia macam ni lah? Okay, macam tu kan. Ni kapal atas kapal. Tengok pada depan. Okay, ni air. Kenapa dia tak terbalik ke sini ke tak terbalik ke sini?
Kenapa dia boleh duduk tegak? Sebab ada buncung yang membelah air tu. Okey, satu sebab ada uncang. Yang kedua sebab dia ada dia kat dalam ni semua ada tangki sikit. Dan juga udara, dia balance kan. So bila kena tolak dengan air, dia akan sengit, lepas tu dia patah balik. Tolak dengan air, sengit, patah balik. Sama macam kalau kamu naik bot sampan semua tu, dia boleh sengit, kemudian dia akan patah balik sebab udara dalam tu dia nak duduk tegak. Udara dalam botol ni kan pusing macam mana pun dia akan duduk macam tu juga. Dia akan tertakluk pada graviti bumi. Okay, dia akan tertakluk pada graviti, dia takkan sengit. Udara ni memang akan tegak. Dia akan pusing macam tu lah. Kalau kamu tegakkan botol ni, dia akan duduk macam tu udara. Kalau botol kosong pun dia masih ada udara kat dalam dia. Sebab itu botol ni kalau kita masuk dalam air, dia akan boom, naik atas balik. Melainkan kita buka tutup dia, tak jadi lah. Itu prinsip yang orang guna untuk buat kapal. Okay, the last one. A train. Allah, tak nampak lah. Sekejap nak cari benda ni tak nampak, tak apa. A train is a set of carriage on a railway. A place where a train stops to let people get in and off is called a train station or railway station. Early train use horsepower and run on the track. Kataan banyak hilang. Run on the track. Tak boleh tulis pula atas ni. These were used in the Middle Ages. The first steam trains were built in England in the early 19th century. Long before railways, train meant any group of vehicles or pack of animals. Okay, so tadi ni run on track. Okay, train ni mula-mula sekali dia adalah berasal daripada group of vehicles or pack of animals. Dia maksudnya macam ni. Berasal daripada seekor unta ni, dia diikat kepada unta belakang, ikat kepada unta belakang, ikat jalan sekali. Kenapa dia kena ikat unta tu? Siapa tahu? Kenapa dia kena ikat unta tu bila dia jalan banyak-banyak macam tu? Come on, people. Macam mana? Sebab kena jalan sama-sama. Kena jalan sama-sama. Kalau tak ikat sekali lagi, kuda ni pergi ke sini, kuda ni pergi sana, langsung unta ni pergi ke sini, unta ni pergi ke sana, then the goods will be lost. So dia pergi ikat. That is the beginning menceritakan train. Nak faham mengenai kereta api lah. Kemudian orang terfikir, macam mana benda dia boleh bawa banyak barang, tapi dia kena jalan di atas track. Dia kena ada satu track jalan kereta api. Dekat atas tu dia bubuh tayar dan mulalah berjalan. Train mula-mula dia macam ni. Dia pakai tangan, seorang tekan, sana tekan, macam main jongkang-jongkit tu. Dia main macam tu, dia akan pusingkan dia punya roda dia akan menggerakkan kereta api tu. Dulu first time. Kemudian orang jumpa teknologi steam. Steam ni apa dia? Wap yang jadi daripada air. Dia panaskan air tu keluar wap. Betul tak? Kamu kalau masak air panas kan nampak wap kan? Wap tu dia kumpulkan dalam satu tempat, dia ada udara. So bila dia buka, udara tu akan keluar, dia akan tolak satu benda, omboh. Tolak, dia akan menggerakkan tayar ni. Dia gerakkan tayar ni. Bila gerak tayar tu, kereta api tu bergerak lah. Jadi kereta api yang ni sebenarnya ni adalah satu tangki air yang besar. Dalam ni ada tangki dalam air. Hujung ni ada tempat bakar, belakang ni ada kayu. Mula-mula dulu dia buat kayu, lepas tu dia jumpa arang batu, pakai batu pula. Dia bakar api tu, lepas tu jalan lagi kereta api tu. Okay tu. Kemudian masa ni dipanggil lokomotif. Okay, kemudian dia buat ni. Ini adalah first ni dipanggil, ya Rasulullah. Okay, ini adalah the first diesel train.
first diesel train. Diesel ni maksudnya pakai minyak ah. Dia pakai minyak. Okay, diesel. Itulah mula-mula dia pakai minyak. Kemudian sampai sekarang ni lah dia pakai elektrik. Ada lagi yang masih pakai petrol. Tapi kebanyakannya dia pakai elektrik lah. Elektrik. Macam kereta api yang sekarang ni ada dekat jalan raya kita ni kan. Dia pakai elektrik. Kat atas tu dia ada macam pencawang tu. Pencawang ni dia kena pada line elektrik. So dia kena tu ada elektrik dah di jalan. Dia akan powerkan dia punya current dan sebagainya. Dia punya current, aircon dan sebagainya lah. Teknologi yang sama juga orang ambil kemudian buat kereta elektrik. Dia ubah. Dia ambil jadi bateri dalam tu. Bila kita jalan, bateri tu akan charge dan sebagainya. Okay. So itulah yang kita belajar mengenai means of transport tadi. Kita dah tengok pertama sekali tuk-tuk, yang kedua gondola, yang ketiga snowmobile, yang keempat airplane, yang kelima ships, yang keenam train, and then motorcycle. Banyak lagi, macam-macam lagi ada. Kamu boleh cari sendiri ya, means of transportation yang ada dalam dunia ni. Okey. Kita pergi kepada cerita mengenai apa nama tu? Seesaw sebentar lagi. Cuma latihan semalam. Latihan semalam. Ada kawan-kawan kamu yang dah buat dalam seesaw tu. Cuma ada sedikit kesilapan. Untuk bahagian depan ini, kamu kena tambah ing. So kalau ayat pertama ialah travelling by bike. Contoh travelling by bike. So travel by bike is apa? Is slow, perlahan. Bawa naik basikal nak laju punya. Tu. Dia mesti tambah ing. Kalau play pun playing. Playing gitar. Kalau playing tak payah tu, tak payah the. Boleh playing gitar. Exciting. Pandai-pandai lah buat. Yang penting mesti kena ada 5 ayat sebab ada 5 kat sini. Jadi siapa yang dah buat tu, kamu boleh masuk sekali lagi aktiviti tu dan boleh buat pembetulan. Yang penting 3-3 ni kamu kena tengoklah macam mana. Okay. So cikgu akan end dekat sini sebab cikgu nak tunjuk untuk apa nama tu, cikgu nak tengok ni, cikgu nak tunjuk pasal seesaw tadi. Okay, sekejap cikgu nak share screen cikgu. Your entire screen one share. Okay, bila kamu masuk seesaw nanti, okay, ini adalah sekejap sebentar ya, sebentar. Let me stop presenting first, then I present again. Screen to share. Okay. Okay. Dalam seesaw ni, ini kalau kamu buka pakai komputer lah. So bila buka komputer, kamu type je seesaw, and then kamu klik yang ini, nanti dia akan keluar macam tu juga. Macam cikgu dah login. So kamu pun login je. Nanti dia akan ada pilihan nanti. I'm a teacher ke I'm a student. Kamu klik student tadi tu, and then kamu masukkan kod yang cikgu bagi tu. Semua huruf besar. Macam ni nampak. Ni siapa nama, si Syed dah buat. Boleh nampak ni. Dia akan keluar macam ni kat cikgu. So ni ada berapa orang ni, unapproved post ni maksudnya orang yang dah hantar. So cikgu review lah. Nanti dia akan keluar. Nampak? Oh, ni dah ada buat dah. Belum cikgu bagi tahu lagi dia dah buat dah. Bagus betul Irsyad. Irsyad dah buat dah. I have 2 bites, I go to school with my father. Ni Fatihah Najwa. I have 2 bites, I go to school with my father. I'm playing with my best friend. My sister walks very slow. I'm so fun today because my will a gift. Tapi ni tak ada gambar ni. Cikgu nak macam ni. Cikgu nak gambar macam ni. Hantar gambar. Oh, pandai lah. Seronok lah semua orang buat. Good. My mom's car. Bagus. Okay, cikgu approve semua. So yang lain pun buat. Nampak? Everything is in the class has been approved.
So orang lain pun buat macam tu juga. Tugasan dia dah ada dalam ni, kamu buka saja kamu punya phone, ikut yang cikgu bagi tu, dekat bawah dia akan ada activities. Kamu klik di situ kan, kamu buat lah. So bila cikgu nak tengok aktiviti kamu, dia akan keluar macam ni. Sekejap Dekat sini cikgu boleh tengok siapa yang dah hantar, berapa post yang ada. Kat guna folder. Sekejap. Dia ada cara dia. Ni dia. Bukan. Silap. Activity, sorry. Okay. So ini cikgu punya paparan lah. Kamu punya paparan, kamu boleh tengok macam mana. Okay, so cikgu rasa itu saja untuk hari ini. So I've shown you both benda yang kita nak belajar dan juga seesaw ni. Cikgu rasa kita akan, kelas kita ni 4 email folder, cikgu akan gunakan seesaw ni lah untuk semua aktiviti. Kita tak pakai dah WhatsApp tu semua kan. Kita akan pakai seesaw ni sebab lebih mudah untuk kamu bagi tugasan dan juga lebih mudah untuk cikgu memeriksa dan menghantar kalau suruh kamu buat pembetulan. Okay, itu saja. Is there any questions? Ada apa-apa soalan? Cikgu nak tanya ni, Nur Hashikin Nordin ni siapa? Nur Hashikin Nordin, siapakah anda? Khalida Amani. Oh, tukar nama. Oh, dia tukar muka tadi. Pandai budak ini. So Said, Fitrah, Aina Amanina, Aida dengan Aina, Amna Damia, Amirul Hakimi, Khalida Amani, Irsyad Roslan dan Azmirul. Okey, cikgu rasa itu saja. Kamu boleh masuk kepada seesaw dan tengok aktiviti yang cikgu dah sediakan. Alright, that's all class. Thank you. Thank you, sir. Terima kasih. Alright. Bye. Bye. Bye, sir. Bye-bye.